Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak maju dan makmur, salam segulai sejalai, dan salam menyambut Hari Sarawak. Yang berhormat saudara Timbalan Premier, lebih-lebih lagi Datuk Amar Douglas Ugah, yang kerja kuat molah jeraya, molah jambatan, termasuklah jambatan kita malam tu. Saya tahu nyeneki jambatan waktu molah ya. Dan seterusnya saudara Datuk Amar Profesor Sim, yang berhormat speaker kita anak Bintulu, Tan Sri Datuk Amar Awang Sofia, Awang Nasar. Seterusnya yang berhormat rakan-rakan menteri, Datuk Sri Fatimah, Datuk Sri Dr. Rundi, Datuk Sri Julaihi, Datuk Sri John Siki. Siapa lagi ada situ? Yang berhormat Siasat Kerajaan Sarawak, Datuk Abu. Seterusnya yang berhormat timbalan menteri. Yang berhormat wakil rakyat kita di situ, Saudara Iskandar Turki dan juga Johnny Pang, ketua-ketua jabatan, pengarah JKR, Setiausaha Tetap Kementerian, tuan-tuan dan puan-puan warga Bintulu yang membanjari jabatan kita pada malam ini. Pertama, saya memanjat syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena malam tu saya dapat bersama-sama dengan orang Bintulu untuk menyaksi siapnya jambatan yang menghubungi kawasan Bandar Bintulu dan Jepak. Hanya seorang insan saja yang tidak sempat melihat jabatan ini, walaupun Bintulu adalah tempat lahirnya. Insan itu adalah istri saya sendiri. Namun Allah lebih sayang kepadanya. Jadi malam tu saya ngembak anak saya menyaksi pembukaan jambatan yang ikonik di Bintulu, tempat kelahiran istri saya. Mudah-mudahan rohnya ditempatkan bersama-sama orang yang beriman. Kerja saya sebagai premier, sebelum itu menteri. Saya terpaksa mengkongsi masa di antara keluarga dan rakyat. Alhamdulillah, istri saya mengorbankan masanya, mengizinkan saya untuk berkhidmat dengan rakyat. Inilah pengorbanan istri saya. Malam ini dia tidak sempat melihat jabatan, tetapi dia tahu kita akan membinakan jabatan. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau mengimbau pada 2017, ketika saya mengambil alih pucuk pimpinan negeri Sarawak, apabila kembalinya Allahyarham Tok Nan, saya ada town hall berjumpa dengan rakyat Bintulu di Bintulu
Civic Center. Bintulu telah dibangunkan oleh pemimpin-pemimpin sebelum saya. Termasuklah Allahyarham Tun Rahman dan Tun Taib yang menubuhkan rekoda dan skor. Dan saya telah mengatakan pada town hall tersebut, saya akan menyambungkan usaha-usaha pembangunan yang dibawa oleh pemimpin-pemimpin sebelum saya. Saya janji ketika itu, saya kata saya akan membina jambatan ikonik seperti San Francisco untuk menghubungkan Bintulu bandarnya dengan kawasan Jepang. Kedua, saya kata saya akan melaksanakan pembangunan Bintulu dalam gelombang kedua untuk membangunkan Bintulu ini. Ketiga, saya kata saya akan pindahkan pejabat residen pusat pentadbiran daripada Bandar Bintulu ke Jepang. Malam ini saya tunai janji saya. Saya buat jambatan yang ikonik macam San Francisco. Saya bina pusat pentadbiran baru di Jepang. Dan seterusnya kita mula membangunkan Bintulu dalam gelombang yang kedua. Biarlah saya sebut apa yang akan kita laksanakan di Jepang. Selepas jabatan ini, kita akan membangunkan jalan jajaran dari jambatan ke airport, jalan baru 4 lorong. Dan ini akan membukakan kawasan urban development, termasuklah pusat komersial, perumahan, termasuklah rumah mampu milik yang moden dengan harga berpatutan. Dan juga kita akan kembangkan bangunan sebelah Jepang kerana kita ada ruang hinggalah ke kawasan Kuala Tatau. Ini bermakna kita membuka kawasan baru. Dan apabila kita buka kawasan baru, ia akan mempunyai desain urban planning yang moden, termasuklah kemudahan-kemudahan elektrik dan air bersih. Tuan-tuan, petang tadi saya berkesempatan di kawasan Sungai Pelan, di mana saya arahkan Petros untuk membangunkan pipe gas, di mana gas itu terus datang ke rumah, si guna make tong lagi. Dan projek pertama kita laksanakan di Sungai Pelan. Dan selepas Sungai Pelan, kita akan berhijrah di Kampung Jepang. Di kawasan Jepang akan kita bangunkan pipe gas. Tidak menggunakan tong merah, tidak menggunakan tong kuning, tetapi gas terus datang di dapur. Minyak muka aja, ketek keluar gas. Ini kita buat di Sungai Pelan untuk permulaannya. Dan kita akan bangunkan di Jepang
lepas itu di Bandar Bintulu sendiri. Dan kita bangunkan pengeluaran tenaga iaitu api elektrik menggunakan gas. Sekarang tu kita masih bina 500 megawatt power yang menggunakan gas. Dan ini akan ditambah pula dengan plan yang kedua, juga 500 megawatt. Bermakna Bintulu mempunyai 1 gigawatt yang baru. Campur nak lama 500, 1.5 gigawatt power in Bintulu. Ini dia gas. Kalau Semenanjung, gasnya pipe dari Terengganu. Petronas buat gas pipe seluruh Semenanjung daripada Terengganu hingga ke selatan Semenanjung. Sarawak bisik gas, tapi Nadai bisik pipe gas. Sebab ialah kita ada Petros, syarikat Sarawak sendiri untuk membangunkan infrastruktur moden. Jadi tuan-tuan, adik kakak, Bintulu akan berubah dengan kemudahan-kemudahan yang baru. Nombor 2, selepas kita ngakar hal Kampung Jepak, kita juga akan membangun satellite town di kawasan Samalaju. Kerana kita mempunyai pekerja lebih 10,000 di Samalaju. 2 minggu lepas saya diberi penghormatan untuk meresmikan sebuah syarikat kepunyaan OCI daripada Korea dan Tokoyama daripada Jepun untuk mengeluarkan polysilicon material untuk semikonduktor. Dia berkendakkan 200 juta dan keutamaan diberi kepada anak Sarawak untuk berkhidmat di syarikat tersebut. Ini bermakna kalau pendapatan Sarawak meningkat sebagai high income ekonomi, kita nak meningkatkan pendapatan isi rumah. Sebab itu kalau ada anak kita mempunyai kepandaian, maka mereka boleh berkhidmat kepada pelabur syarikat besar yang memberi gaji yang tinggi. Kalau seorang anak gajinya 6,000, 2 orang 12,000. Bermakna household income-nya 15,000. Campur dengan income mak bapaknya 2,000. Mungkin lebih 15,000. Ini cara kita untuk melawan kemiskinan. Kalaulah household income-nya meningkat dengan kepandaian anaknya. Sebab itu, pimpinan kita Sarawak telah memutuskan mulai 2026 kita memberi pendidikan universiti secara free untuk anak Sarawak. Dan ini kita dapat lakukan kerana kita mempunyai pendapatan yang lebih. Maka anak petani, anak nelayan, anak B40, anak miskin ada ruang untuk belajar di universiti mengambil jurusan STEM. Ya, baru Jepun dengan Korea. Belum lagi Belgium yang nak datang situ. Jadi tuan-tuan, pelabur datang. Kita mesti tingkatkan kemudahan yang ada, termasuk international school. Jadi dengan adanya kemudahan yang kerajaan sediakan, pelabur masuk, peluang pekerjaan banyak dan ia adalah pekerjaan yang mempunyai pendapatan tinggi. High income job. Jadi tuan-tuan, apabila kita mengeluarkan polysilicon semiconductor material,
ia adalah bahan digunakan dalam telefon, digunakan belon, digunakan satelit. Dan alhamdulillah kita sudah ada syarikat yang mengeluarkan chip, AI chip yang pertama dalam dunia, insya-Allah, yang mendapat IP, insya-Allah ujung tahun tu. Yang menciptanya ialah anak Sarawak bernama Syariman. Sekarang ada di Cardiff, Wales, United Kingdom. Bekerjasama dengan syarikat Academy dipunyai oleh kerajaan British. Kita kerjasama dengan Orang Putih. Orang Putih pun belajar dengan kita kena AI chip. Jadi kita Sarawak handal-handal juga. Satu perkara yang saya nak kongsi juga ialah selepas kucing dalam rancangan Malaysia ke-13 kita akan bina ART dari Bintulu hingga ke Samalaju, Autonomous Rail Transit. Sebenarnya Autonomous Rail Transit tu nyas ada driver, nya berjalan ke diri. Tren, kereta api, nya ada kereta api lah. Kenanya pakai roda. Kereta api tu saya ada roda. Itu adalah teknologi baru. Dan apa nama kereta api tu berjalan ke diri saya ada driver. Kalau mari kita nanggal nak ke datuk saya ada driver, tetap ada hantu dalamnya. Tapi itu adalah teknologi baru dan insya-Allah di bawah rancangan Malaysia ke-13 kita akan bangunkan ART selepas kucing tu dah dalam perancangannya. Jadi tuan-tuan bermakna Bintulu adalah a friendly city dan clean city. Kita tahulah kita menjurus kepada penggunaan tenaga hijau. Kuching kini itu one of the 10 cleanest city in the world. Ya, bukan saya madah, dunia madah. Daripada mereka yang memantau pembangunan bandar. Kerana kita bersih, si banyak asap. Tu lagi bersih, terus ada asap. Carbon, low carbon city. Kita guna hidrogen. Hidrogen ada asap. Jadi tuan-tuan yang keluar di exhaust ya adalah air. Kerana oksigen akan berjumpa lagi dengan waste hidrogen, maka keluarnya adalah uap, bukan asap. Jadi tuan-tuan, adik kakak, inilah Sarawak yang kita bina untuk masa depan. Dan saya yakin kita Sarawak tu diteropong oleh dunia. Malaysia, Sarawak telah diiktiraf oleh World Economic Forum sebagai Transition Industrial Cluster Malaysia. Dan dalam Malaysia yang dikenalnya ialah Sarawak, bukan tempat lain, Sarawak. Hanya 36 saja dalam dunia, dan di antara 36 satu di Asia, iaitu di Sarawak. Di mana Sarawak? Ialah Bintulu. Dunia neropong Bintulu sebab kawasan industri kita adalah low carbon industrial cluster. Saya dijemput untuk memberi ceramah di Tianjin, World Economic Forum untuk Asia, sebab isteri saya Ozo, saya hantar Datuk Seri Julaihi. Sekarang dia mengundang saya untuk memberi ceramah
mengenai dengan teknologi hijau di World Economic Forum di Davos pada bulan Januari. Jadi tuan-tuan, makna standard kita kini itu, pembangunan kita adalah bangunan yang diteropong, dilihat oleh dunia, insya-Allah. Dan saya rasa dengan adanya anak-anak Sarawak yang pandai, yang keluar daripada pendidikan percuma di peringkat universiti, yang boleh melanjut pelajaran ke masters, termasuklah PhD di dalam jurusan-jurusan penting dunia, kita akan terus membangunkan negeri kita. Jabatan adalah simbol perpaduan yang menghubung tempat ke tempat yang lain. Dalam sejarah, kawasan kampung, kawasan rumah panjang letaknya di tepi sungai. Kuching, Sungai Sarawak. Semanggang, Sungai Batang Lupar. Sibu, Sungai Rajang. Bintulu, Sungai Kemena. Miri, Sungai Baram. Lembang, Sungai Lembang. Semuanya di tepi sungai. Sebab itulah kita pimpinan bertekad orang kampung rumah panjang mesti diperjuangkan dengan pembinaan jambatan. Alhamdulillah malam tu kita telah membina jambatan yang ikonik. Kemena bukan aja sebuah, Dr. Gindi madah tadi 6. Bukan murah jambatan ya. Terpaksa cari duit. Douglas hilang rambut. Bersama dengan kami tu kabinet cari duit. Tengah putih rambut. Baik jo Dr. Sim pakai baju kuning aja. Tapi kami yang dipilih kita melalui kerajaan GPS akan berusaha untuk meningkat pendapatan negeri Sarawak. Dan kita agih kepada rakyat melalui pembangunan yang teratur. Malam tu saya menyambung usaha pemimpin yang lepas. Tun Taib telah banyak berjasa dengan menubuhkan rekoda, dengan membangunkan Semelaju, dengan membawa pelaburan dalam not rekoda termasuk Bintulu. Saya hanya nyambung kerja Allahyarham Tun Taib yang banyak berjasa. Andai katanya hidup, masih hidup, nya akan terpegun dengan jambatan yang kita bina pada malam ini. Mengenangkan jasa Tun Taib, kita telah membuat keputusan jambatan ini akan dinamakan Jambatan Tun Taib Mahmud. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan rendah diri, saya malam ini meresmikanlah Jabatan Tun Taib Mahmud untuk orang di Bintulu. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ha.